Baiklah, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematik tahun 5, iaitu tajuk wang dan operasi bergabung. Kita rujuk kepada buku teks kita, muka surat 99. Baik, sebelum ni kita dah bincang soalan yang pertama. 6,800 tambah 3 darab 150. Formula kita untuk buat operasi bergabung ni apa dia? Ba da ta tu. Operasi apa yang pertama kalau kita perlu utamakan? Pertama ialah kurungan bahagi diikuti dengan darab, operasi tambah dan akhir sekali operasi tolak. Sekiranya dalam satu soalan ni mempunyai beberapa operasi, inilah dia punya keutamaan. Kalau ada bahagi dengan tambah, apa operasi kita akan buat dulu? Bahagi dulu, kemudian dah selesai baru tambah. Kalau dalam tu ada operasi tolak dan kurungan, tolak dan kurungan, apa yang kita perlu utamakan dahulu? Kita tengok kita punya formula ni ke sana. Maksudnya ini yang pertama kita perlu utamakan, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi kalau tolak dan kurungan, siapa dulu yang kena buat? Okey, kurungan dahulu diikuti dengan yang kedua ialah tolak kedua. Okey, baik. Contoh yang kedua, boleh cuba buat sendiri ataupun boleh tengok dekat sini. Cikgu ingin tunjukkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni melibatkan dua operasi, iaitu kurungan dan darab. Okey, tak apa, kita tuliskan lagi kita punya formula kita. Ba da ta tu. Okey. Baik. Dekat sini kurungan, bahagi, darab, tambah dan akhir sekali ialah tolak. Kita salin soalan kita. RM 750 tambah RM 56 ringgit 80 sen. Okey, sekarang kalau buku tak muat macam sekarang ni, cikgu punya paparan untuk petak-petak ni tak muat, macam mana nak sambung ke bawah? Okey, kita buat darab ni, tulis di bawah dan M15 sama dengan. Okey, maksudnya dekat sini nanti kita akan isikan jawapannya. Soalan dia ada kurungan sehingga RM56.80. Okey, kita tengok balik kita punya formula Kubadatato. Pertama sekali dia ada kurungan dan dia ada darab. Yang mana kita perlu utamakan? Siapa dulu yang pertama? Kurungan. Maksudnya kita kena selesaikan yang kurungan ni dahulu. Operasi apa? Operasi tambah. Baik, kita buat. Kira dalam bentuk lazim. RM 750 tambah RM. Baik. Kalau kita tengok dekat sini, soalan ni RM56.80. Tapi RM750 ni ada sen tak? Tak ada sen. Apa kita nak buat? Kita mesti tambahkan sen tu sendiri. RM750 nak tambah sen macam mana? Kita perlu letakkan titik perpuluhan. Sebab tak ada, kita kena letakkan. Letak di belakang. Kemudian sekiranya duit bila diletakkan titik perpuluhan, apa yang kita perlu buat? Kita perlu letak 2 digit lagi. Jadi 2 digit tu adalah sifar. Okey. Baik, kita dah letak sen untuk RM750. Kemudian tengok, kalau operasi tambah kena pastikan titik perpuluhan dia
kedudukannya sama. Jadi macam mana nak susun? RM56.80. Baik, selesaikan. Okey. Tambah macam biasa, atas tambah bawah, sifar dengan 8, 8. Sifar dengan 6, 6. 5 dengan 5 jadi 10. Sifar kat belakang, 1 naik atas. 7 dengan 1 jadi 8. Disebabkan ini adalah topik wang, jadi bila kita letak saja RM, unitnya RM, kita dah tahu ini adalah tajuknya wang. Macam mana nak baca dia? Baca pula satu hal. Okey. 3, tengok 3 nombor dulu. Yang ni, jadi kalau 3 nombor dia akan ada ratus. Jadi sekarang ni RM806.80. Dah siap ke belum? Belum siap lagi. Kita baru selesai operasi tambah. Operasi yang kedua kita kena selesaikan ialah operasi tolak, operasi darab. Jadi yang ni kita kena bawa ke sebelah 8. Okey, yang ni cikgu tak muat rasanya. Cikgu rapatkan dia. 806.80 darab 15. Right. Darab 15. Okey, cikgu buat kat sini, kat bawah ni lah. RM806.80 darab 15. Okey, ini adalah melibatkan darab dengan 2 digit. 2 digit. Pertama sekali, sifir lah kena ingat. Pertama sekali kita akan buat sifar darab 5, 8 darab 5, 6 darab 5, 1 sifar darab 5, 8 darab 5. Maksudnya kita kena selesaikan sifir 5 dahulu. Okey, kita selesaikan sifir 5 dahulu. Jom kita selesaikan sifar dengan 5. Okey, sifar dengan cikgu tukar pen bagi nampak sikit. Okey, hitam. Sifar dengan 5, sifar 8 dengan 5, 8 darab 5 berapa? 4, 40. Apa nombor belakang? Sifar 4 naik atas. Okey, 6 darab 5, 30 tambah dengan 4. 30 dengan 4 jadi berapa? 31, 32, 33, 34. Jadi 34. Apa nombor belakang? Nombor belakangnya adalah 4. 3 ni naik ke atas. Sifar darab 5, sifar. Jadi 3 ada, turunkan 3. 8 darab 5 berapa? 4, 40. Apa nombor belakang? Sifar. Nombor sebelah ni tak ada. Okey, kalau tak ada sebelah, nak tulis atas 4 kecil kat atas pun boleh, ataupun terus 40 lagi cepat. Okey, kita dah selesai sifir 5. Sekarang kita kena selesaikan sifir 1. Sebenarnya kalau kita ikut rumah ni, ini adalah rumah sa, ini adalah rumah puluh. Ni sebenarnya 10. Jadi dalam penyelesaian seterusnya kita perlu darabkan dengan sifir 1. Maksudnya 1 darab sifar, 1 darab 8, 1 darab 6, 1 darab sifar, 1 darab 8. Ataupun sebaliknya lah, sifar darab 1, sifar darab 8, sifar darab 6 pun boleh juga baca. Okey, baik. Di mana kita perlukan letak nombor yang pertama ni? Maksudnya sifar darab 1. Sifar darab 1 disebabkan dia adalah dekat sini adalah rumah puluh. Jadi bawah ni dia mesti dimulakan dekat sini.
belakang ni buat apa? Tinggalkan kosong. Ataupun kalau ikut buku teks, dia tulis dekat belakang ni, dia tulis sifar. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Tapi sekarang ni sifar darab 1, dia akan jadi sifar. Kalau awak dah tulis, lepas tu pergi padam ke, pergi asah pensel ke, ni dah tulis, okey dah tulis, teruskan lah 1.8.8. Dah jadi salah. Okey. Yang lebih mudahnya, kita tinggalkan ruang kosong 1 petak di belakang ni. Maksudnya kita bermula di sini, sifar darab 1. Apa-apa nombor didarabkan dengan sifar, ataupun 1 darab apa-apa nombor darab dengan sifar, dia akan jadi sifar. Bermula di sini, petak yang ni. Sebab 1 duduk dekat sini, jadi kita akan mulakan petak ke depan sedikit. Tinggalkan ruangan kosong di belakang. Kemudian 8 darab 1 pula. Sifar 1 ni, apa-apa nombor darab dengan dia, dia akan jadi nombor tersebut. 8 darab 1, 8. 6 darab 1, 6. Sifar darab 1, sifar 8 darab 1 jadi 8. Okey, dah selesai. Jadi seterusnya, ada lagi yang kita tak darab, semua dah darab. Jadi garis panjang di sini. Alright. Tuliskan, tambah. Okey, selesaikan. Sifar 8 tambah 4, 8 tambah 4 2, 12. 2 naik 1 di atas. 6 tambah 3 9 tambah 1 10. 10 sifar di belakang, 1 naik atas, 1 turunkan. 4 darab 8 12. 2 naik 1 ke atas. Okey, turunkan. Baik, dah siap belum? Ini tajuknya adalah wang. Mesti ada apa? Mesti ada unit. Unitnya adalah RM. Panjangkan lagi, baru dia nampak kemas. Garis dua garisan panjang ni guna pembaris. Dah siap belum? Okey, belum lagi. Apa yang belum siap lagi? Kita ada titik perpuluhan. Berapa titik perpuluhan? Ini kena kira ni. 1, 2 daripada belakang. Okey, kira 1, 2. Jadi titik perpuluhannya duduk dekat sini. Okey. Jadi jawapannya adalah, okey, macam mana pula nak baca? Jawapannya kita baca. Kita perlu gariskan 2. Gariskan 3 nombor lepas pada titik perpuluhan ni, kita gariskan 3. Ini berapa baca dia? 102. Yang ni tak ada 3. Okey, gariskan 2. Paling banyak 3 digit kita kena garis. Kalau 2, apa nombor ni? 12. Jadi ini adalah kumpulan ribu. Jadi bacaannya, cara baca dalam perkataan, 12.102 ringgit. Jadi kita tengok jawapannya sama tak? 12102. 12102. Jadi kita dah dapat selesaikan soalan yang ketiga. Okey, murid-murid boleh cuba buat soalan yang keempat. Berdasarkan maklumat, kira perbelanjaan selama 2 tahun jika kesemua baki wang dibelanjakan. Okey, dia ada RM2,350, tolak 180. Gaji dia ada RM2,350. Tabungan untuk keluarga, dia menabung, dia simpan RM180 untuk sebulan. Jadi dia nak 2 tahun. Setahun berapa bulan? Setahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Ni kita akan tengok lepas ni tajuk masa dan waktu. Dia boleh campurkan apa-apa topik saja dalam penambahan, pendaraban
operasi bergabung. Macam-macam kita boleh letakkan. Jadi awak boleh selesaikan dahulu, boleh cuba buat macam mana nak cuba. Okey, ambil soalan ni, tak payah tengok jawapan lagi, cuba kira dahulu. Sekiranya awak kira dapat jawapan ni, maksudnya jalan pengiraan awak tu betul. Sama juga dengan yang ni. Yang ni pun awak boleh buat sebagai contoh. Sebagai contoh pengiraan latihan awak. Dapat ke tak soalan nombor 3 ni, RM750 tambah RM56.80 darab 15, dapat ke tak 12,102. Okey, boleh cuba buat nombor 3 dan nombor 4. Okey, itu saja. Cikgu harap awak faham penerangan yang cikgu berikan soalan daripada soalan contoh yang ada di dalam buku teks awak. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih.